ada tanya-tanya tak apa. Kita dah siap semua, nanti kita fokus pula pada projek pada ni kita selesaikan untuk apa benda yang awak nak siap sedia untuk kuis 1, kuis 2 dah selesai 1, kita kuis 3, kuis 4, ujian 2. Kita selesaikan dulu peringkat-peringkat. Dah selesai tu kita pada minggu ke-12 dah selesai dah ujian 2. Masa tu pula masa untuk awak nak lagi 2 minggu tu siapkan untuk 2 benda lagi. Siapkanlah, bukan mula baru nak mula, dah siapkan, kemaskan, betulkan apa yang silap untuk tugas individu. Lepas tu projek ada pecah pada berapa bentuk? 3 bentuk. Satu, laporan bertulis yang lebih daripada 20 muka surat, sekurang-kurangnya 20 muka surat kan. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua apa? Yang kedua slide pembentangan dan video. Kan? Itu semua dalam tu lah. Okay. Minggu kuliah 13, 14 tu dah kena siapkan tu. Tapi dah boleh mula sekarang. Okay. Awak ni tak ada cuti pertengahan semester Tak ada tuan. Tak ada. Okey, kelam kalibut juga saya. Kat awak je dengan saya kelam kalibut. Sekarang ni amali tinggal amali geometrik je ke? Ke amali yang lain ada lagi? Amali yang tinggal amali apa sekarang? Yang masih lagi pergi terpaksa masuk kampus. Ada yang belum siap highway dengan geometrik. Itu je. Sahaja. Geometrik lah kan? Tuan, geometrik. Yang paling kan? Yang sebahagian dah siap. Amali selain dah siap. Ada kumpulan dah siap? Dah habis dah? Dah tak perlu datang makmal lah? Ada? Ada yang dah siap. Siap habis dah 100%. Tunggu geometrik je lah Sabar je lah dengan Geometrik je lah. sangkut dengan geometrik je. Kau tak boleh nak mengurangkan kos, ada saya lah. Boleh balik rumah kan kalau internet bagus. Saya dah naik takut dah ni jumpa orang. Kena lagi ni. Okey. Jadi sekarang ni kita minggu lepas saya dah bincang belum ni? Yang ini. Hari Khamis minggu lepas tu yang kita mula lewat kat tu 11 lebih kita mula. Dia bincang belum ni? Tak nampak Ni. Belum. Ni belum. Oh, kalau ni belum. Maksudnya okey, jap. Saya buka yang ni pula. Yang ini dah bincang habis tak? Bincang. Yang tajuk 5 tu, yang sampai kira T, kira Q tu semua dah kira. Yang terakhir sekali tu. Ke apa belum lagi? Dah rasanya hari tu masuk sampai chapter 6 sikit. Dah masuk. Okey, jap. Saya tunjuk dulu. Sebab kita ada kira-kira tu saya risaukan yang ada satu segitiga tu, yang W1/3, W50, 2/3, W50. Yang itu agak mencabar untuk fahamkan. Kalau saya tak terangkan tu tak baik lah. Dia mencabar, saya jujur. Dia memang mencabar nak fahamkan. Tapi bila saya terang tu, insyaAllah lah saya kongsi-kongsikan tu, mata awak pun melihat dan saya pun sambil-sambil saya terangkan, ada paduan di situ kan, ada sinergi dia. Okey, yang ini. Okey, yang ini, okey, ini kira kepekatan ni. Saya rasa yang ini dah. Ini saya rasa dah. Sekejap ini dah. Ni tentu agak dah lah kan. Buat ni longkang-longkang ni. Okey, yang ni dulu. Sekejap. Ni kira ni. Okey, yang kira ni. Ni dah. Tolong jawab seorang wakil rakyat. Ini tajuk yang kelima. Dah. Sekejap. Okey, dah bagus. Okey, saya teruskan ni. Awak kena cepat tau. Okey, saya buka lagi. Okey, ini semua teori-teori. Teori, okey dah siap. Okey, tak ada apa. Okey. Alhamdulillah, dah selesai tu Okey. Saya risaukan dekat contoh tu. Yang baca-baca tu, dia ada sebahagiannya berulang. Hidrologi dalam bumbung yang sama. Okey, yang ini saya dah sampai okey, sekarang ni yang tolong fokus sekejap. Ada contoh 16.1 ni.
Okey, 61 ayat dia beginilah. Okey, dia kira N sama dengan B darab A kuasa 0/2. Okey. Lepas tu kena buat satu garisan lurus yang merah, satu garisan yang ada apa persilangan warna biru. Yang ini. Okey, saya kat sini. Ni dah belum? Saya rasa dah. Awak pula. Awak kan itu tekan-tekan kalkulator. Betul. Okey, lepas tu kena nanti bila dapat kita bentuk jadual. Jadual begini. Lepas tu kena tolak. Macam mana dapat aliran terus? Laju kedua, nilai laju kedua tolak laju ketiga. Awak tekan-tekan kalkulator tak itu? Ada ingat tak? Okey. Dah belum? Okay. Saya rasa dah, tapi saya nak tanya awak. Dah tuan. Sebab awak yang nanti nak jawab kuis 3, kuis 4, ujian 2 dan periksa akhir. Okey dah. Sama juga dengan tugas individu. Okey, ni dah dia biasa sepasang. Okey, saya rasa yang ini macam belum. Belum. Okey. Jadi betul lah saya punya ingat-ingat lupa. Sebab satu kumpulan lagi dia orang dah habis. Ni dia orang sekarang masuk tajuk terakhir. Jadi saya memang awak dengan dia memang beza, cuma bila tak serentak tu saya minta maaf. Ni semua kesilapan saya, awak tak ada masalah. Tapi nanti bagi saya masa bila nak ganti. Okey, apa yang kita nak buat, kita nak kira UH, kemudian kita buat penerbitan bla semua ni lah kita akan saya akan telusuri lah, kongsi dengan awak lah satu persatu. Okey, dia apa maksud air larian ni? Kan saya kata senang je. Mula-mula dah tak hujan 3 hari, panas betul 3 hari. 3 malam kan tak hujan. Kemudian hujan. Okey, hujan mula-mula renyai. Renyai okey, semua air tanah yang kering tu mula-mula lembap. Okey, renyai. Lepas tu lama-lama dah renyai dah sejam, hujan lebat pula sejam berikutnya. Lepas tu tanah dah mula basah kan. Sejam yang hujan lebat tu sejam, 30 minit yang pertama tu hampir basah dah kan. 30 minit kedua dah tepu air dah mula keluar kan. Itu dia kata lebihan hujan kan. Kerana apa? Tanah tu dia boleh ambil boleh menyimpan air, contoh sekadar 10 liter, tapi hujan pada hari tu dia turun sampai 15 liter. 5 liter lebihan tu lah yang sekarang ni kalau tengok kan hampir setiap hari ada je kan pusat pemindahan sementara PPS kan. Jadi ataupun RC tu kan. Jadi itulah dimaksudkan bila yang perlu diurus kan, yang berada di atas permukaan tanah yang tak ada siapa yang tak tahu yang tidak boleh dikumpulkan di satu tempat yang lebih selamat kan. Dia mula berada di atas permukaan tanah, dah mula dah masuk ke semua premis yang boleh yang berada di kawasan tanah rendah. Premis tak kisahlah, rumah, kedai, pejabat, pasar raya, balai raya, dewan kan masuk. Okey. Jadi itu okey, yang itu semua kena bacalah. Okey, kemudian dia punya ni, yang ini saya tak terangkan sebab nanti kita akan buat ni semua. Tapi nanti kita akan buat kiraan. Konsep dia ni ni apa ni, saya tak pergi pada konsep ni lah kan, sebab kita ada yang lebih jelas. Saya fikir macam tu lebih baik. Okey. Pahal lah Okey. Sekarang ni awak masih lagi dengar saya cakap? Boleh dengar Boleh dengar tak saya cakap? Boleh tuan. Okey, ada masalah terus beritahu. Kalau ada masalah awak hari ni kalau SMS saya pun Allahu Akbar sekejap bateri dah penuh. Sekejap hari ni kalau ni pun saya perasan kot telefon saya kat luar. Biasa telefon saya dah milik. Okey. Jadi apakah yang ni tertinggal? Apakah yang di tanggapan yang dibuat? Tanggapan yang dibuat adalah yang pertama dikatakan inilah kawasan Tadahan ni menggunakan prinsip kan,
posisi dan itu kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua yang saya langkah tadi tu lah. Yang kedua ni, yang tadi yang raja-raja tadi tu lah. Okey. Yang kedua tak apa, nanti kita akan buat ada jadual-jadual dia, turun tangga dan sebagainya. Yang kedua adalah Allahumma salli ala Muhammad. Apa saya cakap ni? Ujian lebihan ni, okey, diturun secara seragam. Contoh kawasan Parlimen Pagoh adalah satu kawasan terdahan. Jadi Pekan Pancur hujan, kawasan hub pengajian tinggi hujan, Pekan Pagoh hujan. Tu kata. Kalau yang tak seragam tu hub pengajian tinggi je. Yang apa masa hujan. Yang lain tak hujan. Okey. Kemudian lebihan lepas tu ada ni lah, maksudnya ia ada masa mula dan hujan berhenti. Okey. Ni pergi kepada data lah. Okay. Kenapa kita perlukan unit heliograf? Okay, yang pertama untuk struktur, yang kedua untuk rekod aliran, yang ketiga untuk kita buat jangkaan ataupun persediaan banjir, yang keempat untuk kita membanding-bandingkan ciri-ciri bagi setiap Allahumma salli ala Muhammad, setiap apa ni, kawasan tadahan. Okey. Prosedur untuk ni. Okey, ini prosedur dia. Okey, saya langkah. Kita akan kira ni semualah. Okey, awak dah tahu dah ni. Yang ni awak dah kongsi dengan awak pada minggu lepas. Kan? Yang garisan lurus yang warna merah tu kan. Garisan persilangan tu warna biru kan. Dan kalau garisan persilangan dia kena kira N sama dengan B darab dengan A kuasa 0.2. Okey. Seterusnya. Okay, ni yang kita nak kira Okay, baca. Okay, luas kawasan kita dah 5 km kuasa 2. Okay, saya teruskan Okay, ni adalah data dia. Masa, lepas tu ni kadar alir dia lah. Okay, jadi daripada data yang dibekalkan pada paparan 22 tu, awak bentuk hidrograf ni. Data apa ni? Saya masukkan ni. Okay. Ini terletak di paksi X, yang ni paksi Y lah. Jadi bentuk. Dia punya maksimum dia berapa dalam berapa belas kan? 18 lah. 18 kot. Tak perasan sangat. Okay, betul lah tu. 17, 18 macam tu. Okay, itu maksimum dia. Okay, bentuk hidrograf. Kemudian kita guna pembahagian ni paling mudah sebab N sama dengan B darab A kuasa kos. Okay, itu kita guna kaedah garisan lurus. Dia minta garisan lurus ke minta ni? Dia tengok sekejap. Soalan ni, kena baca balik soalan. Sekejap Okey, dia tak minta. Jadi kita mudahkan cerita, kita guna kaedah garisan lurus. Okey, kita guna kaedah garisan lurus. Okey, tak dinyatakan kan. Jadi garisan lurus bila awak pergilah macam biasa. Jam pertama, jam pertama betul. Jam kedua, jam ketiga, keempat. Sampailah. Okey, jam pertama tak ada garisan merah, kita baca pada hidrograf terus. Jam kedua, kalau boleh baca pada garisan merah, garisan merah. Kalau tak, garisan hidrograf lah. 3 dah ada dah garisan merah ni. Sampai jam ke-12 ada garisan merah. 13 ada. Kita ambil terus nilai pada hidrograf. Okey. Okey, seterusnya. Okey, yang ini pula. Benda ni. Okey, sekarang ni kita ada ini laju pertama. Okey. Kita guna kaedah ni kan. Garisan lurus kan. Okey, laju pertama. Saya kongsikan dulu. Okey, laju pertama adalah dibekalkan. Laju kedua juga dibekalkan. Okey, laju ketiga adalah aliran dasar. Aliran dasar yang mana? Yang tadi, yang kita baca pada garisan warna merah, kan? Okey, bagi setiap jam lah, rujuk. Okey, laju keempat. Okey, laju keempat saya dapat nilai laju keempat. Ni ulangan.
Okey, seorang wakil rakyat tolong jawab. Macam mana nak baca laju keempat? Total flow tolak dengan gas flow. Pandai. Laju kedua tolak laju ketiga. Okey, pandai. Okey, laju keempat dah selesai. Okey, laju kelima. Okey, laju kelima ni yang mencabar untuk awak. Okey, untuk dapatkan laju nilai laju kelima, kita kena dapatkan jumlah aliran. Maksudnya dapat nilai laju 4 ni, awak kena jumlahkan. Okey, ni jumlah ni lah R lah ataupun air larian lah kan, aliran terus. Okey. Jadi ini yang mengalir-mengalir di atas permukaan tanah yang membimbangkan kita. Yang kadang kalau dia masuk dalam longkang okey lagi. Dia diam-diam mengalir dalam parit okey lagi, dia mengalir dalam sungai okey lagi. Ini longkang penuh, parit penuh, sungai penuh kan. Nauzubillah, ada satu masa itu kita diancam laut pasang lebih kan. Air laut tinggi. Jadi kemungkinan air laut masuk ke kawasan darat. Terbalik pula. Biasa sungai masuk laut, ini terbalik. Laut masuk sungai. Bila masuk sungai, dari sungai masuk ke parit, itu yang boleh keluar kat rumah-rumah kita tu. Kan? Okay, dia boleh keluar ikut saluran najis. Nauzubillah. Kat rumah kita lah, rumah-rumah. Ni cerita dulu lah. Cerita dulu. Ni pernah berlaku. Maksud saya di industri lah. Habis kami kelang kabut. Okey, 57665 ya. Okey, seterusnya. Okey, jadi kita dapat air larian 57665 meter padu per saat. Okey. Yang ini apa kita nak buat? Kita nak dapatkan tempoh dalam tempoh 1 jam. Sebab kita kan tengah kira-kira untuk tempoh 1 jam kat mana dapat kat sini. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengah kat sini. Ada kat sini. Kita nak cerita-cerita 1 jam. Jadi kita seragamkan lah untuk 1 jam punya cerita. Kan? Dia cerita dalam saat. Kita nak cerita dalam 1 jam. Jadi kita kena banyakkan jumlah dalam 1 jam lah. Kan? Okey, seterusnya. Daratkan 60 minit dalam 60 saat lah. Dapat. Okey. Selesai. Kita tekan kalkulator sekejap. Saya dah tekan lah. Saya nak laju sikit ni hari ni. Awak tekan 57665 darat dengan 60 minit darat 60 saat. Dapat tak ni nilai ni? Amin. Amin. Mana yang lain ni? Okey, dapat tak kelas? Madam. Panggil Madam. Madam mana? Madam Hasan. Oh, panggil. Dapat tak kelas? Dapat. Alhamdulillah. Awak laju Dapat. Dapatnya terus curi. Tak apa. Bukan nak menunjuk pandai. Tapi memang awak pandai. Cuma ini wakil-wakil rakyat je kan. Saya tunggukan awak. Sebab kerana saya tanya ni, baru saya sedar punya saya dah berlalu pergi jauh lah. Kita dah terputus lah. Okey. Okey, seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kehadiran. Tolong isi kehadiran Tolong isi kehadiran. Pada yang baru masuk terutamanya, tolong isi kehadiran. Okey, seterusnya. Kita nak dapatkan air ketinggian dia lah. Air larian tadi tu. Jadi macam biasalah, isi padu bagi dengan luas. Ini saya pernah kongsikan dulu masa minggu pertama. Bila lebar darat panjang, kita dapat luas. Lebar darat panjang, darat tinggi, kita dapat isi padu. Apa jadi kalau isi padu bagi tinggi? Isi padu bagi tinggi, kita dapat luas. Apa jadi kalau isi padu bahagi dengan luas? Kita akan dapat tinggi. Itu semua benda yang dalam kepala awak. Apa jadi bila luas darat tinggi? Dapat isi padu. Pusing-pusing tu je. Perkara tu memang perlu sangatlah dalam kepala awak lah. Okey, yang ini pula. Jadi kita ada luas kawasan. Okey, tapi luas kawasan kita ni dalam meter padu. Jadi luas kawasan kita kena tukarkan daripada meter persegi lah. Kan? Jadi kena daratkan dengan 1 juta. Barulah kita dapat meter kuasa 2 atau meter persegi. Kena ingat 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi kalau 1 kilometer kuasa 2 sama dengan 1 juta meter kuasa 2. Okey, tekan kalkulator awak. Dapat tak?
Yang bawah ni kelas yang bawah ni tujuan dia apa? Untuk tukarkan kilometer kuasa 2 kepada meter kuasa 2. Okey, kira cepat. Dapat tak? Okay, awak akan dapat baris yang kedua ni awak akan dapat nanti 0,0414 meter. Dapat tak sampai sini? 100. Awak dapat 4 sentimeter. Allahu Akbar. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf banyak-banyak. Apa orang tua ni? Salah ke satu. Okey. Dapat tak sampai 4,14 cm. Okey kelas, dapat tak? Oh kelas. Tekan kalkulator. Oh kelas. Awak ni semak tak semak? Alah, lambat lah. Dapat. Bagus. Okey, seterusnya. Lepas tu dia plot lah apa yang nilai-nilai. Okey. Ini bukan kan. Lepas awak dapat 1414 tu. Sekejap, saya terlajak. Baru tekan kalkulator, patah balik pada jadual tadi. Dapatkan nilai laju kelima. Ni. Baru dapat laju kelima ni. Okey. Macam mana dapat nilai laju kelima ni? Okey. Tadi apa? 4,14 cm. Sekarang awak semak. Sama-sama Kena cepat ni. Tak, dahlah saya ni tergeh-geh. Nanti buat keputusan. 4,14 cm kan? Okay, 4,14 cm. Jadi, 4,14 cm. Okay. Awak bagikan. Kita akan kata 0,18 bahagi dengan 4,14. Berapa dapat? Seorang. Buka mikrofon awak. Sekejap je. 0,18 bahagi dengan 4,14 cm. Berapa dapat? Okey ni. Selesai. Okey, lagi yang kedua kita cuba. 3,73 bahagi dengan 4,14. 3,73 bahagi dengan 4,14. Kamu buka je mikrofon awak. Seorang wakil rakyat. Laju sikit. Okey, yang ketiga. 12,10 bahagi dengan 4,14. Dapat. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi begitulah dia punya ceritanya sampai berulang sampai ke bawah. Itu je. Maka itulah yang kita cari untuk laju yang kelima. Apa nilai kita cari untuk laju kelima? Kita sedang mencari dia punya UH. Okey, kita tengah cari dia punya UH. Okey, selesai. Selesai yang ini, lepas tu kita plot graf. Okey, kita plot graf lah. Okey, plot graf. Okey, plot graf seperti yang dipaparkan lah. Daripada nilai yang tadi kita dapat kan. 0,048 lah, 2,92 dan sebagainya tu kan. Okey, kita plot di sini. Okey, selesai. Okey, sekarang ni kita buat penerbitan UH pula. Okey, macam mana? Okey, penerbitan UH ni daripada ujian tu kita dapatkan UH. Satu lagi pula terbalik UH kita
dapatkan DRO. Maksud DRO ni apa? Ni air larian tadilah. Ataupun aliran terus tadi kan. Okey, air larian tu. Okey, nanti kita kira ni semula. Jadi kita apa rumus dia yang baru untuk awak. Daripada rumus yang tadi tu, yang apa saya saya macam langkah tadi kan. Tak apa, jangan risau. Nanti kita akan kita akan buka balik. Yang baru untuk awak apa? Q dengan P ni dah selalu. U unit hidrograf lah, UH lah. N bilangan apa? Air larian. M bilangan ni kena tekan-tekan kalkulator tau. Okey, kita hujan akan guna kaedah ni. Kaedah ni kaedah turun tangga saya panggil. Okey, dalam hal ni apa yang kita cuba cari? Oh, tak nak. Sorry. Okey, tak apa. Saya langkah. Ini leceh, tak ada nilai. Kita pergi yang dinilai je senang. Cuma dia turun tangga je lah. Dia turun tangga. Dia macam ni. Dia lajur pertama kita selesaikan. Selesai dia turun satu tangga. Laju kedua. Turun satu tangga. Laju ketiga. Turun satu tangga. Laju empat. Macam tu Okey. Yep. Okay, kaedah turun tangga Lepas tu kita jumlahkan. Okey. Kita terus pergi pada contoh lagi senang. Okey, contoh dia ni. Okay, tolong baca contoh ni. Kenyataan contoh. Baca. Okey, ini adalah data hujan awak 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ni adalah data hujan. Ini jam dia lah. Okey, data hujan. Data hujan ni lah yang kita kira sebagai apa? M. Jadi M kita siap 1, 2, 3, 10, 30, 20. Ada M kita ada 3. Okey, N kita yang ni. Berapakah? Ni kan berapa bilangan dia? Kira lah. Bilangan dia ada sebanyak apa? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita ada 13. M kita ada 13. N kita ada 3. Okey. Okay, ni data yang dibekalkan. Nanti kita nak cari nilai apa? UH. Jadi bila dapat data tadi tu kita inilah bentuklah hidrograf. Inilah hidrograf yang terbentuk. Kan? Daripada data yang tadi dibekalkan tu bentuk hidrograf. Maksudnya plot-plot menjadikan graf lah. Kenapa? Hidrograf lah nama dia. Okey, sebab dia adalah apa dia panggil lah Allahumma salli ala Muhammad. Ni kan. Air kan. Dia 20,000 lebih. Sekejap 3,000 lebih. Sekejap. Saya tak puas hati pula. Betul lah 3,000 lebih. Okey. Ini bentuk hidrograf. Okey, saya teruskan lagi. Tak siap lagi. Bukan bentuk hidrograf je. Itu benda kita nak buat ni. Kita kira tadi. Okey. Untuk kira bilangan DRO. N tolak 1 tambah M. Kat mana awak dapat formula ni? Formula ni ada tadi kat sini. Kecil je. Mungkin awak tak perasan sangat. Di paparan yang ke ni. Paparan yang ke-27. N tolak 1 tambah M. Ini kira bilangan ni. Berapakah bilangan dia? Jadi kita kira N kita ada 13 tadi kan saya tunjukkan. N ada 13, M kita ada 3. Macam mana N 13 tu? Pergi balik kat jadual ni. Allah. Mana pula ni? Ni. M ada 3. 10, 20. 10, 30, 20. Lepas tu N kita ada 13. Kira 1, 2, 3 sampai bawah ni. 13. Okey. Jadi tolak-tolak. Jadi apa yang kita gerak? Dia row kita adalah tinggal saja. Apa maksud
11. Yang ni dua dan pertama aja yang atas. Yang nombor 12 dan 13 ni kita abaikan. Okey? Kita abaikan. Kita masuk ya. Okey, seterusnya. Okey. Awak siap sedia dengan senjata awak. Kalkulator awak tu. Misalnya FX ke, MS5 ke, 70 apa? MS ke, 70 FS. 70 ke. Ada tambah-tambah lagi. Okey, kaedah turun tangga. Okey. Dia kat sini kalau awak perasan ni ada sama juga. Dia memenuhi teori. Teori tu ada kat sini. Okay. Ni teori dekat papan nombor 9 tadi. Okey. Okay, teori dia kat sini. Ni saya langkah tu sebab tak ada nilai. Ni sedap sikit ada nilai. Okey, ni nilai Q. Q ni laju yang telah dibekalkan. Tapi ada berapa banyak Q sekarang? Mula asal 13. Sekarang kita tinggal 11 sahaja. Nampak? Yang terakhir sekali dia. Allah. Okay. Dah sampai 150 sahaja. Yang lagi dua tu, yang dua yang terakhir bawah tu dah disingkirkan. Okey. Saya dah singkirkan. Kita singkirkan. Kalau asal lah awak tengok bilangan ni ada 13. 70, 20 dah hilang. Nombor 12, 13 hilang. Kita berhenti kat 150. Okay, dua hilang. Sebab kita kira DRO. Macam ni kira DRO? Bilangan DRO sama dengan N tolak M tambah 1. Okay, saya terus kat sini pula. Okay. Kotak pertama. P kita ada 3 kan? 10, 30, 20. Mana dapat P 10, 20, 30? Ni kat sini. Kat mana P 10, 20, 30 ni? Ni 10, 30, 20. P kita. P1, P2, P3. P1, P2, P3 Okay, jadi ni P1 apa dia punya rumus dia sebenarnya P1 darab U1. Yang ni P2 darab U1, P3 darab U1. Okey, tapi kita terus gantilah P1 apa nilai dia? 10. P2 apa nilai dia? Kan? Terus ganti. Kan? Sepatutnya macam ni je. Oh, tak nampak nanti. Okey. Kita ganti terus dengan nilai P. Okey, lepas tu ni pula. Ni apa? P turun satu nak tangga, P1 darab dengan U2. P2 darab U2. P3 darab dengan U2. Okey. P1 10, P2 30. Maksud ni tukar nilai. Turun lagi dua nak tangga untuk laju U3 pula. P1 U3, P2 U3, P3 U3. Okey, siap laju ni. Laju keempat. Buat ni dulu, bentukkan ni dulu. Nanti kita cari nilai U ni semua. Sampai berapa U dia? Sampai 11 U kita sampai apa? Wah, masyaallah Muhammad. U kita sampai U 11 sahaja. Ni U11 paling besar U11. Betul tak ada lah. Okey. Jadi kita tekankan kita akan bentuk persamaan di beginilah. Okey. Kita akan bentuk persamaan ini. Okey, kita akan bentuk persamaan ini. Okey. Ni ini. Kita akan bentukkan persamaan ni. 10 sama dengan 10 U1. Ni semua kita akan bentuk. Macam mana bentuk ni? Kita rujuk daripada jadual. Okey, saya akan buka jadual. Okey. Kita bentuk ni. Okey. Okey. Baris pertama.
Okay, nombor 1 lah kat sini. Okay, baris pertama macam mana? 10 sama dengan 10U1. Okay, persamaan adalah 10 sama dengan 10U1. Berapakah nilai U1 kelas? Tekan kalkulator. Alah, tak payah congak lah. 10 bagi 10 sama dengan. Jadi U1 sama dengan apa nilai dia? 1, pandai. Itu baris yang kedua. Macam mana ni? 70 sama dengan 30U1 tambah 10U2. Okay, ada kat sini Okay. Okay, 70 sama dengan 30U1 tambah 10U2. U1 tadi dah 1. Okay, U2. Berapa nilai U2? Tekan kalkulator. Apa nilai U2? U1 adalah 1 nilai dia. 70 sama dengan 30U1 tambah dengan 10U2. Berapa nilai U2? 4. Pandai. Okey, yang baris ketiga. Persamaan dia adalah saya cakap 200 sama dengan 20U1 tambah 30U2 tambah 10U3. U1 nilainya 1, U2 nilainya 4. Berapakah nilai U3? Tekan kalkulator. Semak. Jangan saja tengok kat baca nilai sini. Tak cik lah. Kena tekan kalkulator. 6. Okey, bagus. Okey, dia terakhir terakhir. Okey, 460 sama dengan 20U2 tambah 30U3 tambah 10U4. U2 tadi sama dengan 4. U3 tadi sama dengan 6. Berapakah nilai U4? Tekan kalkulator. Dua puluh. Okey, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Okey, untuk awak menambahkan pengukuhan awak sambunglah kira-kira tu. Okey, jawapannya awak kira-kira berapakah nilai U1, U2, U3, 4 sampai U11 ni ada di paparan 35 dan 36. Okey, saya terus ke paparan yang berikutnya. Okey. Okey, saya terus ke sini. Yang ni pula benda ni. Oh, tadi keputusan ni kita dapat tu lah. U1, U2 yang tolong kira sampai 4 kan. Kira lah sampai 5 dan sebagainya sampai 11 lah terakhir. Okey. Okey, dan awak plot. Plot lah nilai-nilai U awak dapat tu kan. Paling tinggi dia 106. Kan? Mula daripada U11, U2, 4, U3, 6. Kan? U4, 20 kan. Terus saya kira. U5 berapa kan. 1 lebih, 106 Lepas tu turun balik. Okey. Ini daripada apa? Daripada air larian yang awak dapat. Nilai larian kita tadi itulah yang ada 11 kan. Air larian. Lepas tu kita ada apa lagi? Data hujan kita dapat nilai U. Okey. Faham ini kita dapat nilai U. UH kita. Okey, yang ini pula kaedah dia terbalik. Kaedah terbalik. Apa kaedah terbalik? Dari UH kita dapatkan berapakah nilai air larian. Maksudnya dia tak ada nilai air larian lah kan. Air larian kita dah cari. Ini dibekalkan nilai UH. Ini terbalik lah. Tengok keadaan. Maksudnya apa? Data yang kita ada ni bukannya sepanjang masa sempurna. Kadang-kadang dia ada yang ada itu, ada yang ada A tak ada B, ada yang ada B tak ada A. Macam itulah kurang lebih. Okey, jap. Saya teruskan. Okey. P1, P2 kan, U1, U2, U3 dan sebagainya lah. Okey.
P1, P2. Okey, ni sama macam tadi kan saya dah kongsi dengan awak. Cuma tadi kita ada 3 P, P1, U1, P2, U1, P3, U1. P1 kita 10, P2 kita 30. Yang contoh sebelum ni Okey, ni dia punya apa maksudnya dia punya teori lah. Okey. Tapi dalam kisah ni, dalam cerita ni, dalam kisah ni pula, dalam contoh ni, U1 kita ada nilai. Apa nilai? 1. U2 apa? Tadi 4 U3 6, U4 20. Macam tu lah. Lepas tu ni 1 lebih. Lepas tu turun balik. Okay, lepas tu kita buat penjumlahan. Dapatlah air larian. Sebab dia ada data hujan tapi tak ada air larian. Yang sebelum ni kita ada data hujan dan air larian. Maka kita kira nilai U atas ni. Itu contoh yang sebelum ni. Contoh sekarang ni dia beri kita data hujan. Kemudian dia beri kita nilai U. Kita kira berapakah air larian. Nanti balik. Dia tak ada satu data. Okay. Okay, 10 mm, 5 mm. Okay, jadi contoh ni yang saya masukkan dia terbalik tu. Okay, dia bagi kita nilai UH. Kita kira DRO. Lepas tu dia bagi kita data hujan. Apa tadi? 5 dan 10. Sekejap. Ada di paparan sebelum ni. Saya ni kalau buka mula ke belakang dia lambat. Saya besarkan saiz kan. Supaya awak kalau guna telefon pun tak apa. Tak nak keluar pula dia. Ni berat Okay. Sebab saya pun tengah buat kerja lain dalam masa yang sama. Saya tutup tu. Gangguan ni kot. Okay. Setakat ni awak dengar tak suara saya? Paparan sangkut. Dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Sekarang paparan pun okey. Awak nampak Okay. Kejap dia tengah sangkut. Saya tak nak keluar. Okay, saya main kat sini. Saya tak nak guna komputer. Saya kena telefon je. Berkaitan lah. Tiba. Aduh, tiba dia tak nak keluar. Okay, tak apalah. 5 minit. 5 dan 10. Tak boleh saya terus lah. Tak nak tunggu lah. Okay. 5 dan 10. Okay, P1 5, P2 10. Tentu saya tak silap. Sekejap. Tengok kat belakang dia. Betul. Saya terbalik. P1 10, P2 5. Ni ada dalam sebenarnya ada dalam tu. Dalam paparan. Tak nak keluar. Biar dia. Okey. Jadi tadi U1 kita dah nilai kan. U1, U2 tu dah ada. Masukkan saja kat ruang U1, U2. Okey, sekarang kita nak kira Q ni. Okay, nak kira Q kat sini. Okey. Sekarang ni awak buat lah. Darab kan. 10 darab U1 10. 5 darab 1 5. Kan dia patutnya P1 U1. Ingat P2 U1 kan rumus dia kan. Jadi P1 ni, P2 ni. U1 di sini. Okey. Turun. Selesai satu laju. Ke laju sebelah turun satu kotak. 10 darab 4, 40. 5 darab 4, 20. Okey. Saya pergi sampai beberapa laju lah. Kalau tak faham tanya Dah siap laju yang kedua, pergi laju ketiga. Turun lagi. 2 kotak pula turun. 10 darab 6, 60. 5 darab 6, 30. Okay, kemudian turun lagi. Ke laju yang keempat pula turun. Kotak 10 darab 20, 200. 5 darab 20, 100.
Kemudian turun lagi kotak yang berikutnya, laju yang kelima. Turun 4 kotak, 10 darab 160, 1060, dan 5 darab dengan 530. Okey, dan seterusnya. Okey, kemudian aliran terus. Okey, 10 tambah dengan sifar sama dengan 10. Itu untuk baris yang pertama. Baris yang kedua, 5 tambah 40 tambah dengan sifar sama dengan 45. 20 tambah dengan 60, 60 tambah dengan sifar sama dengan 80. Kemudian 30 tambah dengan 200 tambah dengan sifar sama dengan 270. 100 tambah ni sama dengan 1160. Okey. Boleh? Boleh saya teruskan? Faham tak? Diam tu. Faham. Alhamdulillah. Okey, saya teruskan dengan izin Okey, kita boleh habis ni hari ni. Kita boleh masuk tajuk yang ketujuh. Sikitlah kita masuk sikit tajuk ketujuh. Ambil semangat dia. Jadi dua kaedah tadi. Okey, yang pertama tadi kita dapatkan yang ni bawah ni. Daripada air larian kita dapat nilai UH. Yang ini terbalik pula. Dari UH kita dapatkan DRO air larian. Okey. Itu je kisahnya. Okey. Itu mudah. Okey. Yang ni apa lagi? 3 jam pula apa benda ni. Kirakan. Okey. Itulah cerita ni. Tolong baca lah nanti. Okey. Oh ni dia ada aliran dasar pula. Okey. Ini nilai UH dia. Okey, ini hujan dia. Bawah P kita ada 4. P1, P2, P3, P4. Okey. Ni UH. Okey, kita nak kira DRO. Kan? Kita ada hujan, kita ada UH. Tapi ada dasar pula. Okey, sikit dia penambahan. Kalau awak faham contoh yang sebelum ni, insya-Allah mudah je contoh yang ni. Okey. Seperti yang saya katakan tadi, P1, P2, P3. Okey. Ini laju pertama ni selesai. Laju kedua tadi P1, P2, P3, P4. Saya kata ada P4 kan. Yang mana P ni? Betul lah dia tak nak keluar dah mengajuk lah. Tak dia. Tak boleh paksa-paksa sangat ni. Okey. Kemudian U. U pun dibekalkan ni. Yang atas ni. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11. Sampai 11 semua dibekalkan. Okey. Yang awak nak kira ni dalam kotak putih ni. Okey. Jadi sama juga konsep dia. 1+1 darab kosong, 2+3 darab kosong, semua kosong lah. Okey, laju pertama. Laju kedua. Okey, tekan kalkulator sekarang. Tolong semak. 1+1 darab dengan 47. Sama tak? 2+3 darab 47. Kosong tak ya? Ni saya. Kosong darab 47 saya bagi. Kosong. 3+5 darab 47. Okey. Awak ramai kira 3 je. Saya kira 1. Okey. 1+1 darab dengan 75. Ni awak kira. 2+3 darab dengan 75. Ni pun awak kira. Betul tak? Ini saya kira. Kosong darab dengan 75 sama kosong. Apa ni awak lambat? Saya dah bagi jawapan dah. 3+5 darab dengan 75. Kira. Sama tak? Dah siap. Laju ni turun lagi. Kan? Okey, turun 3 kotak pula. 1+1 darab dengan 57. Berapa? 2+3 darab 57. Berapa? Kosong darab 57 sama kosong. Itu saya punya jawapan. 3+5 darab 57. Yang lain awak kira. Yang kosong darab dengan apa-apa nilai tu, itu saya yang kirakan. Saya bagikan jawapan. Okey dah? Sama tak sekarang ni? Sama. Sama Okey, bagus. Okey, jadi awak kira laju biru ni. Laju biru ni. Kita apa saya contoh. Baris pertama saya tunjukkan. Kosong tambah dengan ni sifar tambah dengan sifar lah. Sama dengan sifar. Lepas tu sifar tambah dengan 51+7. Ni pun tak apa saya beritahukan jawapan dia. 51+7. Ni awak kira. Sifar tambah dengan 108+1 tambah dengan 82+5. Ni awak kira. Sama tak? Okey, yang keempat pula. Sifar tambah dengan 170+5 tambah dengan 62+7. Sama tak? Okey, Alhamdulillah. Okey Jadi begitulah seterusnya sampai ke bawah. Okey, teruskan sampai ke bawah. Apa dia ada nilai dah kat sini. Kalau nilainya salah, tak sama dengan awak semua berpakat-pakat
menolak saya punya jawapan, buatlah satu undi tidak percaya. Kan? Jadi awak ada lebih 50 orang. Kalau macam ni ramai-ramai 50 orang ni solat Jumaat pun dah boleh lah. Kan? Cukup dia punya hisap ni kan. Jadi boleh guling dengan saya lah. Kan? Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Apa tadi saya kata? Okey, macam ni kira laju hijau ni pula. Okey, laju hijau ni saya memandangkan saya tak boleh buka. Tadi ada aliran dasar dia bagi. Saya terpaksa ni Okay, baru semangat nak cepat-cepat Ni aliran dasar. Ni sebelum ni tak ada. Ni baru. Okey, ni baru. Kena ingat ni. 10, 10. 11, 11. Lepas tu 12, 12, 12. Okey, 10 dua kali, 11 dua kali, 12 tiga kali, lepas tu 13 dua. Okey 10 dua kali, 9 dua kali, 12 tiga kali. Okey, dah siap. Okey, macam mana kita nak dapatkan nilai-nilai dalam laju hijau ni? Ni, kosong. Sifar. Sifar tambah dengan 10. Tadi kan 10 kan yang pertama. Okey, sama dengan 10. Lepas tu, 51/7 tambah dengan 10. Jadi 61.7. Okey, nilai yang apa? Yang saya cakap 10, 10, 10 dua kali tadi tu, semua ada dibekalkan Cuma dia tak ada kat sini je lah. Dia tak tambahkan laju dia. Serabut nanti kan. Okey, tu ada kat belakang tadi. Okey. Okey, kepada yang baru masuk, tolong isi borang kehadiran. Okey, saya teruskan tadi berapa tadi? Tambah 10 kan? Okey, dua baris atas. Yang ini tambah 11. 190/6 tambah dengan 11. Okey. Hemat 235/2 tambah dengan 11. Okey. Dia tadi 10 dua kali kan? 10, 10, 11, 11, lepas tu 12 pula. Ini 342/9 tambah dengan 12. Dapat tak? 395/5 tambah dengan 12. Dapat tak nilai ni? Dari yang terakhir, 297/2 tambah dengan 12. Dapat tak ini nilai? Saya cakap je. Awak kena tekan kereta lah. Ya, Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Awak macam dekat satu tempat tu kongsi-kongsi komputer ke dalam satu rumah buka satu komputer saja Saya tanya je. Sebab macam suara ramai-ramai. Kongsi tak apa. Baguslah. Jimat-jimat kan gila-gila kan. Tak adalah komputer tu panas sangat. Cuma jaga penyerakan fizikal lah. Okay. Macam kes orang rumah saya lah. Kesilapan dan kecuaian lah. Apa nama dia? Kemungkinan lah. Kemungkinan terpegang alat tulis pelajar. Terpegang ke pegang ke macam tu lah. Kan? Tersentuh lah. Tersentuh. Kan? Okay, dalam melalui sentuhan lah. Lepas tu saya baru dapat mesej hari ni. COVID ni dia lebih mudah kalau tersentuh kan. Kemudian kita macam gosok-gosok hidung, gosok mata kan, macam mana kita punya ni, bahagian-bahagian kita yang terbuka, hidung terbuka, mulut kan, mata tu yang paling senang lah kan. Kemudian kalau kita ada kemungkinan ada luka-luka tu semua, hati-hati kan. Kalau boleh tutup, kalau boleh elak kan, daripada tersentuh kan. Dia sebab bukannya dengan orang individu yang tu, tapi sebab balatan tu kan, batu pelajar tu pun dia dah berapa kali kelas kan, dia pegang kan. Mungkin dia sesama kan, mungkin lah kan, sangka buruk lah. Jadi saya terus terbayang kita kat alat ukur kan, memang betul-betul dah berpeluh-peluh, memang basah-basah pegang start tu lah bagai kan. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Nak cakap vaksin, ambil vaksin lah kan. Lama dah kena dah sampai masa dah matang untuk dos yang ketiga. Jadi semua ni berlaku dengan izin Allah. Usahalah yang terbaik. Siap sedia je kan. Diuji macam mana, tak ada je lah.
Okey, ini yang berikutnya pula. Yang ini kita nak buat lengkungan S. Okey, ini lengkungan S Sekejap saya besarkan. Kita pun tak larat nak sanitasi semua benda. Kan? Komputer contoh awak kan. Kalau nak tolong tekankan ke apa ke. InsyaAllah kita ada sikit sebanyak terpegang. Kan? Jadi, apa daya kita doa banyak. Itu je. Doa kena banyak. Usahalah yang semampu mana yang boleh. Okey, dah ni. 3. Okey. 2 jam kemudian lah. Kita bentukkan. Okey, macam mana cerita dia? Kan? Dia punya cerita sedangkan rajah je. Suka rajah ni. Okey, ni langkah-langkah dia lah. Okey, langkah-langkah ni kita akan buat. Kita kira S1, S2. Nanti kita ada lepas tu dah ada tolak-tolak, lepas tu darab kan. Okey, lengkung S Okey, lengkung S. Awak, saya sebab bila saya fahamkan awak ni beramai-ramai duduk dengan pelajar-pelajar satu jabatan. Kalau awak kursi peranti tu saya tak ada masalah. Saya tak tengok pun bilangan berapa orang masuk GM. Tapi yang penting awak isi kehadiran. Sebab pelbagai cara sebenarnya nak masuk. Okey, inilah. Ini contoh. Contoh apa? Contoh yang kita tak perlukan kaedah lengkungan S. Kenapa? Hidrograf kita awak tengok. Sifat hidrograf. Kan ada dulu kan awal-awal saya ada kongsikan awak. Sifat dia apa? Dia mesti ada permulaan minimum dan kemudian dia ada pengakhiran minimum. Tengah-tengah dia maksimum yang sini. Kalau saya tak boleh buka yang kat tepi. Oh, ada pula ni meragam pula dia. Okey, kat sini. Tahulah awak mungkin susah sikit nak nampak tapi kalau skrin awak yang sekaki setengah tu kan. Kaki setengah tu 18 inci tu kan. Boleh nampak lah. Saya cakap ni sifat hidrograf ni. Ni. Kat mana ni. Okey, minimum, puncak, minimum kiri, puncak, minimum kanan ataupun penghujung dia. Okey, ni lengkap lah. Jadi kita tak perlu lah. Kita ada lengahan. Apa maksud lengahan? Okey, macam ni. Permulaan dia kan, dilengahkan 1 jam. Okey lah, ada graf tu lah maksudnya. Okey, kemudian bila lengah, okey, dia punya Q dia pun lengah lah. Dan dia lengah habis. Lepas tu kita buat pertengahan. Kita ambil dulu keadaan purata dia. Okey, kita ambil ni. Jadi apa maksud di sini? Kita berjaya menurunkan the graf ni. Lepas tu puncak dia pun nampak dia sedikit menurun. Ini dilengahkan. Ibaratnya mudahlah. Macam mana kita melengahkan larian kita. Sepatutnya awak boleh lari 1 kilometer tu dalam masa ambil yang biasa lah, 5 minit. Tapi awak buat perlahan-lahan, awak ada lari dalam 10 minit. Kan? Jadi awak punya denyutan nadi ke apa ke dapat direndahkan lah sebab awak lari perlahan. Itu maksud dia. Kurang lebih macam tu lah saya nak bagi tamsilan. Idea tak apa nak datang. Okay. Dilengahkan, dilambatkan. Ataupun kalau kita pergi kat apa ni nama dia dekat sungai terjun, pergerakan air tu dilengahkan, dilambatkan. Kenapa? Letak sempak, letak batu, tunggul batu lah besar kan, dihalang, begi ke kanan. Air kawan berikutnya di air tu diempang lah dikit. Jadi Q maksimum tu boleh diturunkan. Dan Q maksimum yang akan berlaku pun dilambat. Okey. Okey, ni lengahan. Tapi yang ini kaedah ni bermasalah. Assalamualaikum. Okey, kaedah ni masalah. Okey, dia ada minimum kiri, dia ada puncak dia, kemudian dia tak turun balik. Pasal nak? Ini adalah bersalahan. Ataupun
Persalahan ni maksudnya dia tidak ikut dia sudah berlawanan dengan teori tadi kan. Okey, mana dia? Kena keluar pula dia. Ni. Teori mesti ada minimum awal, pertengahan dan minimum kanan. Ni tak ada. Dia sampai puncak, dia tak turun-turun. Okey, jadi yang ini kita perlukan lengkungan S. Okey, US 2 jam kepada 3 jam. Okey, dengan menggunakan lengkungan S. Okey, US 2 jam. Sebenarnya kita bisa 1 jam sejam kan. Ni 2 jam pula. Okey, ni masa dia lah. Okey. Seterusnya. Biasa dia bentuk jadual ni. Betul. Okey, bentuk jadual. Okey, saya terangkan dia ada bentuk jadual lah. Okey. Laju pertama, masa jangan risau dah dibekalkan. Okey, ni US 2 jam. Okey, ikut je lah. 2 jam. Okey. Ni laju kedua lah, data ni dibekalkan. Ni dibekalkan tadi ada dibekalkan. Boleh buka balik tak boleh. Okey, dibekalkan. Okey, jadi awak tak perlu risau. Laju pertama, laju kedua selesai. Okey, kita pergi pula pada berikutnya laju ketiga, lengahan 2 jam. Jadi dilengahkan 2 kotak. Jadi turunlah 0, 75, 250, 300 kan, dan seterusnya. Lepas tu laju keempat, lengah lagi 4 kotak. Nilai yang sama turunkan 0, 75 kan. Turunkan dia. Salin balik lah. 5, 30, 300, 75 Salin balik je sebenarnya, tak ada apa. Lepas tu lengahkan lagi. Lengahkan sebanyak 4 kali. Benda yang sama berulang 4 kali lah. Tapi satu kali lengah turun 2 kotak. Kenapa? Sebab lengahan dikatakan tadi, kat sini ada tulis 2 jam kan. Lengahan 2 jam. Okey, jadi 2 kotak lah, sebab satu kotak ni mewakili 1 jam. Kita dapatlah lengkungan S. Lengkungan S kita dapat ni lah. Okay, kita buat sifar tambah dengan sifar sama dengan sifar 75 tambah sifar 75, 250 tambah dengan sifar tambah dengan sifar yang lain 250, 200 tambah 75 tambah dengan sifar sama 75. Okey, dan seterusnya. Awak tengok lengkungan S awak. Terus ke bawah. Okey, lengkungan S kita tengok dia makin naik nilai dia, makin naik tak turun-turun. Ni nampak sampai puncak dia 75 dia tak turun-turun. Ni lengkungan S kita. S1. Okey, S2 pula. Daripada nilai S1 yang kita dapat tadi tu, kita ada lengahan 3 jam. Tapi ni sekali dia buat. 0, 75, 200. Okey, seterusnya kita dapat sampai sini. Yang lain salin lah. Salin balik. Dan balik ni nilai-nilai tu salin balik. Cuma lengah dia 3 jam. Maksudnya nombor-nombor yang 3 kat bawah tu nanti kita abaikan. Kemudian kita dapatkan bentuk S, 2 pula Okey. S2. S2 macam mana bentuk dia? Sifar tambah sifar sama dengan sekejap. S2. Saya minta maaf. Ni dah buat. Ni S1 tolak S2. Okey, laju yang berikutnya. S1 tolak S2, S1 kita kosong. Sifar tolak sifar sama dengan sifar, 75 tolak sifar sama dengan 75, 250 tolak sifar, tolak. Okey, ni. Ni ada rumus dekat atas ni. Okey, dan yang terakhir. Laju yang terakhir, S1 tolak S2 ni, nilai-nilai yang di sini, yang ada di sini, kita darabkan dengan 2 bagi dengan 3. Apa itu darab 2 bagi 3? Kan lenggahan kita mula-mula 2 jam. Itu dia jadi 3 jam. Jadi 2 darab 3. Kalau tengok dalam teori tadi pun ada. Dia buka lah. Tak buka teori ni. InsyaAllah. Wah, kita diuji ya. Okey, ada. Lengahan awal, lengahan yang berikutnya. 2 jam ke 3 jam. Jadi dah. Okey, tolong tekan kalkulator awak setakat. Yang ini awak tekan kalkulator. Dapat tak ni? 75 darab 2 bagi dengan 3. 250 darab 2 bagi 3. Dapat tak ni? 75 darab 2 bagi dengan 3. Okey, tekan kalkulator. Dapat tak? Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey, pandailah awak semua ni. Bagus. Patutlah awak masuk bulan A. Tidak Lestari. Okey, seterusnya. Ni pula bawah ni dia minta awak jumlahkan. Laju kedua jumlahkan.
laju ketiga jumlahkan. Jadi diimbang. Kalau laju kedua 1350, laju ketiga dengan laju terakhir dengan laju kedua ni nilai dia hampir sama. Maksudnya kita punya tu jadi lah. Lepas tu tengok. S1 tadi saya kata terus memuncak, S2 pun terus memuncak. Jadi itu yang kita perlukan, kaedah lengkungan S, kan, dengan dapatkan nilai S1 tolak S2 darab dengan lengahan 2 bahagi dengan lengahan 3 bina graf. Graf ni gini ya. Okey. S1 tadi kan muncak, S2 muncak. Lepas tu kita dapat mula-mula ni yang awal. Ni yang awal. Ni yang terkini punya, yang terbaru. Ni laju 2 punya nilai, ni laju 3. Okey. Laju 2, laju 3. Kan ada laju kedua kan? Laju ketiga, minta maaf. Ni laju kedua yang dibekalkan. Ni laju yang terakhir sekali. Yang di mana S1 tolak S2 darab dengan 2/3. Ni garis merah ni. Saya minta maaf saya tersasul. 2 jam 3 jam kan. Okey. UH 2 jam terletak di laju kedua. UH 3 jam terletak di laju lingkaran yang terakhir tadi. Okey. Ini pula sintetik. Okey. Ni kaedah Snyder Okey. Tengok tu betul ni. Ni kena fokus betul ni. Okey, saya sambil-sambil isi kehadiran Isi kehadiran. Lepas tu fikir-fikir kan. Bila nak buat kelas ganti petang ni, daripada pukul 5 petang lepas solat asar sampai 6 sampai 7, saya okey je. Kalau nak sampai pukul 7 pun tak apa. Kita selesaikan terus tajuk yang ke-7 hari ini juga boleh habis. Terpulang, saya perlukan masa dari awak. Awak tak nak, tak boleh buat apa. Kita kena halal. Saya terima lah, awak kena lapar halal lah kan. Tak apa, kehadiran awak tu nanti kita boleh fikirkan cara makan masa, carikan masa dia. Secara tak langsung sebenarnya kita ada pertemuan di luar waktu kelas lah. Waktu apa perasan kuis kita. Kuis kita bertemu sebanyak 1, 2, 3, 4 kali. 1 jam jumlah dia. 15 kali 4, 60 minit. Lepas tu kita ada pertemuan di luar waktu kuliah dan tu adalah ujian. 1 itu sejam lebih. Ujian 2 pun nanti insyaAllah sejam lebih. Sejam 5 minit lah, 65 minit kan. Okay, kita sebenarnya ada waktu lebih lah yang saya tak isytihar lah sebagai kehadiran. Okay, saya teruskan. Okay, saya teruskan je. Apa ni? 1, 2, 3, 4. Okay, kita ikut nombor lah. Apa ni nombor 1? Nombor 1 ni adalah untuk masa TP. TP ni masa puncak lah. Daripada minimum kiri sampai ke QP ni turun ke bawah. Ni TP. Okay, ni masa puncak. Kemudian TB. Apa TB? Iaitu minimum kiri sampai ke minimum kanan. Kan? Itu TB. Masa dasar. Okey dah. Kemudian QP. QP. Okay, QP. Okay, QP. QP kan. Jadi kalau ada segitiga ni senang je. QP kan. Separuh dia 0.5 QP. Kan. Antara separuh dengan yang QP penuh, tengah-tengah dia 0.75 QP. Itu mudah je. Ini boleh buat secara fizikal dia kan. Secara fizikal pembahagian dia. Agihan dia. Ataupun kita ada nilai, kita darab ni lah. Kata QP kita 100. Jadi kat sini 50 lah kan. Sini 75 logik lah. Kan. 0.75 darab dengan 100 saya dapat 75 kan. 0.5 darab dengan 1 dapat dah 50. Okey, seterusnya yang ini. Bila garisan ni 1.5 QP. Okey, tengok yang betul ni penting Sini langgar dekat awak punya sebelah kiri segitiga ni kan. Okey, untuk dapatkan nilai ni daripada persilangan ni sampai ke garisan tengah QP ni, apakah rumus dia? Apakah rumus dia? Satu per 3 W 50. Faham? Faham tak?
Ini. Daripada sini, sentuhan sini sampai ke garisan tengah QP ni. Okay. Ini dia menggunakan rumus ni 1/3 W50. Faham tak? Oh, kelas. Apakah rumus untuk kira ni? Okey, pandai. Okey, lepas tu sebelah kanan dia pula. Daripada garisan ni sampai ke hujung dinding ni. Kan? Ni apakah rumus dia? Tengok tu dekat paparan. Yang ini pula. Pandai awak ni. Okey, tu dah selesai. Okey, yang kita pergi pula pada 075 QP. Okey, kita buang garisan, langgar kat sini. Okey, tapi kita nak dapatkan ni. Nilai dia di antara yang garisan sentuhan kita pada dinding sebelah kiri, segitiga sebelah kiri ni kepada garisan tengah ni. Apakah rumus dia? Okey, kemudian sebelah kanan pula daripada garisan QP ni sampai ke dinding ke sebelah kanan. Ni. Alhamdulillah. Maknanya awak boleh baca kat sini semua. Okey, selesai dah. Saya dah terangkan awak 1, 2, 3, 4, 5. Dan terangkan juga macam mana dapat nilai ini. Saya teruskan Okey. Inilah rumus-rumus yang kita akan guna pakai. Kita akan gunalah rumus ni. Okey, rumus ni kita akan guna semua. Okey. Kita akan guna rumus ni semua. Yang perlu awak tahu apa? Dia punya apa kan dia punya apa ni? TP tu apa? TP dia masuk puncak kan? TR tu apa? Maksud TR. TLR tu maksudnya apa? Itu penting. Yang perlu awak tahu. Baru TL tu apa? TR kecil, semua penting. Awak kena tahu ni, TR besar, TR-nya kecil lah, TLR, Kena tahu definisi dia. Ni rumus-rumus dia. Formula-formula yang diguna pakai. Okey. L. L, nanti saya dalam contoh dia. L dan LC. L ni panjang lah dari hulu ke hilir. LC ni dari tengah sampai ke hilir. Okey, ni ada. L ni dari hulu ke hilir. LC apa? Dari titik tengah sampai ke hilir. Hilir ataupun muara. Okey, yang kedua pula. Sama 66. TB sama dengan 72 tambah 3 TLR. Okey, kemudian kita buat semakan pula 67. TB bagi TLR ni dia punya nilai tidak boleh besar daripada 5. Kalau lebih nanti kita kena buat nilai yang baru untuk dapatkan nilai TB. Okey, seterusnya 68 untuk dapatkan QP. Okey, Q puncak. Dapat CPCT nilai A. A dah ada syarat dia. Mesti dalam kilometer kuasa 2. Tak boleh meter kuasa 2, tak boleh eka, hektar, ke apa, kaki persegi tak boleh. Memang kilometer persegi. Atau kilometer kuasa 2. CP, CT, okey. Ni dia katakan lah, TL akan berubah. Jadi nanti kita akan kira-kira nanti TR bila. Okey. Kemudian kita W50. Okey, bersama 6.9. QPR bagi dengan okey. Seterusnya W5 okey QP W5. Okey, 2 jam, luas kawasan 60, L 11 km, LC 4 km. 4 km ni LC. Okey, CPCT. Apa itu CPCT? Semua ada dalam teori. Kena baca, kena tahu. CPCT singkatan. Tapi kena tahu lah macam mana, sebagaimana awak tahu A tu apa, L tu apa, apa lagi V tu apa kan, Q. Banyak benda awak dah tahu. Ni pun sama juga. Awak kena cari apa itu CP ni, perkali untuk apa. P apa, puncak. T apa, perkali untuk apa. Okay.
Okay, ni hulu ke hilir. Hulu ke hilir, ni ujung ke ujung lah. Hulu kan atas lah. Hilir ni kat muara lah. Dan ni hulu, ni hilir. 11 km. Titik tengah ke hilir 4 km. Hulu ke titik tengah 7 km. Okay, saya teruskan. Okay, kita sekarang nak kira ni. TL. Right? TL. Kita nak kira TL. Sekejap. Kalau boleh buka ni. Memang dia tak nak buka. Itulah. Saya tunggulah kejap. Tapi dia tunggu sambil-sambil saya buka saiz macam ni. Awak boleh nampak tak? Jelas tak nampak? Tu saya nak besarkan lagi ni. Saya tengah tunjuk ni TL ni. Jelas Okey, tak apa, saya besarkan lagi lah. Saya fikir ada yang guna telefon. Saya pernah nampak kat kafe, kat mana, kat surau kan, pelajar-pelajar tengah baring-baring, duduk tikap kan, sambil dengar kuliah. Dia itu pelajar kumpulan B beriktikaf di surau belakang. Saya masuk buah habis geometrik dengan kumpulan B. Lepas tu mereka habis geometrik nak pergi merehat-rehatkan diri. 3 jam dah berjemur, pergi surau belakang dengan MPH kan. Saya duduk kat dalam mama geometrik. Dah habis kuliah tu, pukul 1. Dah jumpa lah. Tengah ni. Bukan tengah lah, dah siap solat Zuhur dah. Sambil lah. Macam ni saya tanya ke apa. Dia kata kat surau masa saya tengah kuliah tu. 2 dalam 1. Dunia cepat lah kan. Duniawi je teknologi ni. Dan secara tak langsung dapat niat itikaf. Untung. Pasal 2 jam. Cuma masuk pahala insyaAllah. Yang tak tahan tu dia bawa F-Reno. Dia bawa F-Reno masuk surau. Kan? Buat berkenal-kenalan. Okey, 0.5 Siti. Okey, nilai ni ada. Siti ni tak nak keluar sebelah kiri saya. Siti dia bagi dalam soalan L tadi, hulu ke hilir 11 km, LC 4 km. Okey, tekan kalkulator. Aku ni ingat ni. Ni ada kewajipan dia, syarat dia. Syarat apa mesti guna dalam kilometer. Meter tukarkan dalam kilometer. Kita tak boleh guna dalam meter. Okey, kita kena ikut prasyarat-prasyarat dia. Kita tekan kalkulator, dapat tak? TL sama dengan 3.5 jam. Isi kadaran Mana yang belum isi kadaran. Saya tak kisah pun awak keluar masuk berapa kali. Kan, saya bersangka baik je internet awak. Internet saya pun berapa kali terkeluar masuk kan. Takkanlah awak terkeluar masuk tak boleh. Dapat. Alhamdulillah. Takkanlah saya garang betul lah. Melampau lah kan. Poyo lah. Ia pun berapa kali terkeluar. Okey, itu TR pula. So dengan TL bagi dengan 5.5. Okay, TL kita dah ada nilai. Dia tadi bawa kita kira kat atas tu TL. 3.5 kita masukkanlah TL bagi dengan 5.5. Kita dapat TR 0.636 jam. Okay, jadi sekarang TR kecil kita tak sama dengan TR besar. TR besar kita diberi dalam soalan sebenarnya. Berjam Sekejap 2 jam kot. Sekejap, saya tak boleh buka ni. Sebelah kiri ni. 2 jam ada beri dalam soalan tu. Okay, saya ambil lah Allah. Sekejap. Okay, kat sini. TR ni 2 jam. Ini TR yang diberi dalam soalan Okay, saya teruskan. TR besar Okay. Okay, seterusnya. Okay, kita kira TLR pula. Sebab TR kecil kita tak sama dengan TR besar, jadi kita kena TR kecil kita tak sama dengan TR besar, kita kena buat TLR. Maksudnya 0.36 tadi tu ditolak nilai 0.36. Jadi kita kena kira TLR. Ini lah rumus kira TLR. Okay, tekan kalkulator sekarang. Semak, dapat tak kira TLR ni? Dapat. 3.84 jam Okay, ni TLR kita. Kemudian kita KTP digunakan TLR lah. KTP itu masuk puncak kita. TR kita diberi dalam soalan 2 jam.
TR besar. Tambah bagi dengan 2, tambah dengan 3 TLR kita, 3.84. Sama dengan 4.84 jam. Nampak awak dengar tak bunyi helikopter tengah lalu? Tak. Tak dengar Bunyi radio dengar tak? Tak dengar Lagu Abang Faizal Tahir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak dengar Baguslah. Saja je saya nak tahu mikrofon ni sensitif tak? Sebab ada satu lagi tu sensitif betul. Kan? Okey. Ni saya tengah kuliah dengan awak ni sambil-sambil. Saya dengar radio. Kan? Tadi dengar berita. Okey. TB. 72 tambah 3 TLR. Okey, 72 tambah 3 TLR. TLR kita yang kita kira tadi lah. Okey, tekan kalkulator ni lah TB kita. Yang TB untuk kali pertama. TB yang pertama. Okey, berapa awak dapat? Sama dengan tu. Okey, sama yang dapat paparan 83.5. Sama. Okey. Okey, ini kita nak buat semakan. Semakan ni ada dilakukan dalam teori. Jadi kita tak boleh buka. Okey, tak boleh buka agak. Tua betul lah. Okey. Uh, 83.5 bagi dengan 3.84. Okey. 83.5 bagi dengan 3.84 sama dengan 21.7. Okey, betul tak? 83.5 bagi dengan 3.84 dapat 21.7. Betul. Okey. Sekarang ni 21.7 ni adalah lebih daripada 5. Saya nak tunjuk kat awak dalam teori ada ni. Dia dengan syarat TB bagi TLR mesti tak boleh lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 maksudnya nilai 83.5 yang pertama tadi kita kira kat atas ni akan ditolak. Mana gagal lah. Salah lah kiranya nilai ni. Sebab apa? Dia ada syarat dia. TB bagi TLR mestilah kurang daripada 5. TLR kita dah kira awal tadi 3.84. TR ni kita kira apabila TR kecil tak sama dengan TR besar. Ingat tak? Awal tadi. Yang kita dapat 0936 TR kecil, kemudian TR besar kita diberi dalam soalan 2 jam. Jadi tak sama kita kena kira TR. Tak apa semua lah sikit. Betul yang ni. Okey, sekarang ni dah lebih daripada 5 kan? Okey, jadi TB yang 83.5 ni ditolak. Jadi kita kena guna yang baru. TB bahagi dengan TLR sama dengan 5. TB bahagi dengan TLR sama dengan 5. Maka cara kira kat bawah ni. Bila TB bagi TLR sama dengan 5, TLR kita ada iaitu 3.84. Kita cari masa TB saja. Nilai TB saja. Ini TLR darabkan dengan 5 jam. Okey. Dapatlah 19.2. Okey, tekan kalau kita dapat tak ni? Dapat. Okey. Kita kena kira semula nilai TB apabila kita buat semakan TB kan, semakan. Ada tulis kat sini ni, semakan. Apabila TB bagi dengan TLR lebih besar daripada nilai 5. Okey, 5 jam lah. Seterusnya. Okey, kita insyaAllah habis tajuk ke-6 minggu ni. Hari ni. Saya harap petang ni awak boleh lapangkan masa untuk saya menunaikan tanggungjawab saya. Anda tahu Jumaat esok adalah Jumaat terakhir untuk saya kan. Adalah saya banyak sangat hutang tu menyusahkan orang yang nyambung pula kelas dengan awak kan. Dah tinggal satu tajuk, satu bab lebih je.
Kalau dapat petang ni. Kalau dapat 2 jam boleh dapat habis terus tu. Okey, 2/8 CPA dia lah. Okey. CP dibagi dalam soalan. A 60 km kuasa 2 juga diberi dalam soalan. Tiada yang kita kira. Tekan kalkulator dapat tak QPR 26/1. Kita padu per saat. Dapat. Dapat. Okey, bagus. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey, seterusnya okey, ni dah kira. Yang ni pula W50. Okey, QPR kita dah kira kat atas ni tadi 26/1 kan. Okey, kita pindahkan ke bawah lah nilai ni. Okey. 50/87 QPR 26/1 A 60 km kuasa 2 kuasa. Berapakah W50? Allah. Tak maaf bukan saya nak kenakan awak. Saya konon ni nak turunkan lagi. Okey, berapa awak dapat? Allah, lagi lain. W50 apa dapat? Allah. Lagi-lagi lah dia. Berapa dapat W50? Ni. Dapat tak 14/4? Dapat. Okey. Contoh ni awak faham, contoh yang berikutnya lagi senang. Sekejap je. Ni lebih mencabar daripada contoh yang berikutnya. Okey, yang terakhir. W75. Ni rumus ada, awak masuk nilai dia. QPR kita dah kira tadi 26/1, A kita dah diberi dalam soalan 60 km kuasa 2. Kuasa bulan 1/08. Kuasa 1/08. Dapat. Okey, 8 bulan 2 jam Dia tak nak pula turun. Tadi tekan sikit turun banyak. Bertuah punya anak. Lambat pula dia turun kali ni. Dia saya nak tunjuk ke awak. Saya tekan lebih sikit ni dah tukar. Okey. Jadi akhir sekali kita nak bentukkan ni lah. Okey. Kita nak bentukkan hydrograph. Okey. Bila kita nak guna kaedah ni kaedah ni kita gunakan kalau di lapangan senang macam ni. Satu sungai kan berada contohlah kalau di Semenanjung Malaysia berada di Taman Negara Nerompin yang menghubungkan Johor, Pahang, Terengganu ke Kelantan kan. Okey. Jadi dia punya masalah dia sungai tu ada kat dalam tu yang susah nak akses. Lepas tu ada banyak binatang buas. Jadi macam ni kita nak kira kadar alir. Kita boleh dapat dari satelit, kita dapat luas kawasan, boleh dapat panjang sungai kan. Kadar alir ni kita buat begini lah. Guna kaedah ni. Yang tempat kawasan-kawasan kita tak boleh akses. Tu nama dia sintetik. Maksudnya kita buat satu bid'ah lah. Bid'ah. Apa kita ada-adakan benda yang tak ada. Kan? Okay. Okay, jadi 26.1 awak dah ada. QPR tadi dah kira. Okay. Ni awak dah ada. Sini kosong tak ada masalah. 14.84 tadi awak dah kira. Betul tak? Ingat tadi yang awak TB darab dengan TLR darab dengan TLR darab dengan ni. TLR darab dengan 5. Yang 3.84 darab dengan 5. Dapat 19.92 kan? Saya tak boleh buka kat sini. Kalau boleh buka, seronok sikit. Tak boleh buka. Okay. Ini kita dah kira 1992. Ini kosong lah.
Okey, 1484 kita dah kira TP. TP ni tadi kita dah kira. 1484. 26 kita dah ada. Okey, apa nilai-nilai apa yang kita dah ada? Ni dah ada selesai. Okey, macam mana dapat nilai ni? 13.05. Logik. Tengok kat sini, tengok dekat dia. Macam mana dapat ni? 13.05. Siapa boleh tolong saya? Dia tengok sini. Apa kaitan ni? Ni ada kaitan juga untuk dapatkan nilai 9958. Ingat lagi tak? Ni, 13.05. Apa kaitan dengan ni? Tengok kedudukan ni. Tengok titik ni kat mana? Dari bawah, ke tengah, atas. Apa logik dia? Dia ada kat mana titik ni? Garisan ni berada di mana? Belum. Itu yang kalau dapatkan nilai 0904. Okey, awak dah betul tapi belum. Saya tengah kira yang ni 1305. Itu untuk dapat 0904. Pandai awak. Tapi saya tengah yang ni untuk 13905 dulu. Yang mudah ni. Ni lagi mudah. Yang awak cakap tadi tu itu lagi mencabar. Jap, yang ni dulu. Tak, ini ni. 13905. Dia ikut paksi ni. Ikut paksi Y. Macam mana dapat nilai 13905? Nilai dia, saya nak nilai. Tu awak tarik tu tak cara nak buat garisan dia betul. Ni, macam mana dapat 13905? Tengok nilai ni, 26.1. Macam mana dapat 13905? Lepas tu macam mana dapat 9958? Dapatkan ni dulu lah. Apa kaitan dengan ni? Tengok Cepat. Siapa lagi boleh tolong? Tengok kedudukan ni. Di sini, ini ke atas. Apa logik dia? Kalau bawah ni dia kosong. Kat sini dia kosong kan? Bawah kosong lah. Kosong minta pada usahaan lah. Kasi Y kosong kan? Kalau titik kat sini. Tengah-tengah. Lepas tu ni atas. Baik. Logik. Pandai. Ni. Kat sebelah kanan awak nampak tak? 50% QPR. Ni lah. 0.5 darab dengan 26.1 ataupun 26.1 bahagi dengan 2. Yang ini? Yang ni pula apa macam mana? Okey. Mencabar tu. Yang senang dia 0.75 darab dengan 26.1. Cuba tekan kalkulator. 0.75 darab dengan 26.1. Dapat tak nilai ni? Bagi 4 darab 3 pun boleh. Suka hati awak lah. Awak kan pandai. Kan? Tak pandai tak masuk je Sam. Kan? Awak pandai. SPM masuk you. Saya lepas SPM tak masuk you pun. Berapa merapu lagi. Tak ke mana. Okey. Dah selesai. Okey, macam mana dapat nilai 0.04? Okey. Yang ini, awak kena ingat kan. Kalau sebelah kiri, kita guna apa? 1/3 W50. Sebelah kanan, kita akan guna 2/3 W50. Kenapa 50? Sebab ini kan tengah-tengah 50%. Yang ini, kawasan sini, kita akan guna apa? Kan? Garis tengah. Sebelah kiri ni kita akan guna 1/3 W75. Sini sebab apa? 75% QP kan? Okey, sebelah kanan dia kita guna 2/3 W75. Okey. Yang ini pula. Macam mana dapat nilai ni? Kan? 1/3 W75 kan? Okey, W75 minta maaf. 1/3 W50. Minta maaf 1/3 W50. Sekejap. 50 ni kita dah kira. Ada kat sini. 1/3 W50. Dah kira. Saya ambil lah. Dia cepat sikit. 1/3 W50 sama dengan 48 jam. Jadi, kita patah balik 48 jam Okey, 48 jam. Nilai kat sini 4.84. Betul tak? Nilai sini 4.84. Ni koordinat kan? Ni untuk paksi X, ni paksi Y. Okey, kalau nak plot ni, paksi Y dia kat sini 26.1. Untuk paksi X dia kat bawah ni, dekat paksi X kat bawah ni yang saya tak nampakkan ni 4.84. Jadi 4.84 tolak dengan 4.8. Dapatlah 0.04. Okey, cuba tekan kalkulator. Betul tak saya cakap? 4.84 tolak dengan 4.8. Dapat tak 0.04?
4+84 tolak dengan 48. Dapat. Okey, dapat 0,04. Okey, untuk yang sebelah sini pula. Ini kita gunakan rumus 2/3 W50. Okey, 2/3 W50 apa nilai dia? Nilai dia adalah 9.6. Okey, 96 Okey, 96. Jadi ha, 96, jadi kat sini nilai dia 4+84 kan, sampai sini. Tambahkan dengan 9.6. 4+84 tambah dengan 9.6 berapa? Okey, tambah dengan 96 kat sini ya. Okey, begitu juga dengan yang ni. Okey, 2/3 minta maaf. 1/3 W75 dulu, 2.73. Kemudian 2/3 W75 5.47. Okey, kalau 2.73 kita dah dapat W2.73 2.73. Okey, 2.73. Jadi 2.73 kat mana? Kat sini. Yang tadi titik biru ni sampai ke tengah ni nilai dia lah 2.73. Jadi apa kita nak buat? Tekan kalkulator. 4+84 tolak dengan 2.73. Ini 2.73. Okay, cuba tekan 4+84 tolak dengan 2.73. Dapat apa? 2.11. Okey. 2.11. Okey. Kalau 2/3 W75 adalah 5.4. Berapa tadi? 5.4. 5.46 Mesti 5.46 lah. Tak malah buka lambat lah. Okey, cuba tekan kalkulator. 4+84 tambah dengan 5.46. Tak kot, bukan 5.46 ke? Salah kot. 5.47. Alah, satu je 5.47. Berapa dapat? 8+84 tambah dengan 5.47. Okey, sekarang ni apa yang saya nak awak tengok, perhatikan. Apa nilai yang awak tak tahu? Okey, untuk setiap plot ni. Itu yang kita nak bincangkan. Tak guna kita berlintas langsung. Tapi masih lagi awak tak dapat nilai-nilai tu. Maknanya saya tak kongsi habis lah. Di sini kosong lah. Kosong paksi X, kosong paksi Y. Yang ini paksi X dia 0.04. Paksi Y dia 13.05. 0.04 jam, 13.05 meter pada saat. Yang ini paksi X dia adalah 2.11 jam. Paksi Y dia 19.98. Yang ini paksi X dia 4.84 jam. 2.61 paksi Y. Yang ini paksi X dia adalah 10.31 jam. 9.98 paksi Y. 15 saat. Ini 14.4 jam. Okey. 13.05 meter pada saat. Yang ini 19.90 jam. Masa kadar alih dia Y dia kosong kan. Okey. Okey, ini masa TB. Ini masa untuk TP. Ini yang tadi kita kena tolak-tolak tadi. 4+84 tolak dengan 1/3 W75. 4+84 tolak dengan 1/3 W50. Yang ini yang saya dapat 10.31 ni 4+84 tambah dengan 2/3 W75. Yang ini 4+84 tambah dengan 2/3 W50. Yang ini 998 ni apa saya dapat? Ni je 0.75 darab dengan 26.1 dapat 9.8. Ya, 13.05 13.05 dapat 0.5 darabkan dengan 26.1 kan, ataupun 26.1 bagi 2. Ini kalau nak kata tadi 26.1 bagi dengan 4 darab dengan 3 dapat nilai ni. Betul. Apa-apa cara yang ikut faham janji dapat nilai. Ini kosong-kosong dah. Semua angka saya cuba terangkan. Dan nilai-nilai yang saya katakan tadi lah 1/3 W50, 2/3 W50, 1/3 W75, 2/3 W75, semua ada di sebelah kanan. Ni yang 50% KPR 13.05. Dapat. Yang tak ada tu tolak-tolak saja. 4+84 tolak dengan 4+8 itu tak ada lah. Itu awak kena tambah sendirilah kan untuk dapatkan nilai-nilai yang jam-jam ni, jam-jam yang lain. Okey. Ada sebarang pertanyaan tak? Tak tahu mana datang nilai ni. Saya bagi awak dalam 1 minit. Tak apalah, dalam kiraan 10 lama lah 1 minit. Kita dah nak 3 minit. Okey.
Dalam kiraan 10 Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Akbar. Okey, tak ada. Okey, sekarang ni saya nak kehadiran. Semua isi kehadiran, jangan lupa. Tak kisah, tak masuk DM, guna peranti sendiri, kongsi-kongsi. Bilangan nampaklah sikit kan. Itu bukan menandakan awak tak belajar. Okey, 50. Kehadiran ni masih sikit ni. Awak ni ramai, lebih daripada 50. Tolong isi kehadiran. Ni ada yang tak isi gini. Tolong bagi kawan-kawan isi kehadiran. Ingatkan kawan-kawan, isikan kehadiran. Isikan kehadiran. Isi kehadiran. Okey. Jen pula helikopter ni. Keluar pusing-pusing. Agaknya dia nak ambil saya ni. Tak, helikopter tu pusing-pusing. Dia nak ambil Baba agaknya. Nak buat jalan-jalan. Okey. Apa? Astaghfirullahalazim. Apa saya buat? Okey ni. Ya. Okey, tak ada soalan Okey, saya teruskan dah. Bapa tengah kelas. Awak duduk sana. Sekejap kelas. Okey, sekarang ni awak dengar tak saya cakap? Dengar. Dengar tuan. Tak maaf saya nak cakap nak itulah helikopter saya lalu-lalu akan dia ganggu lah. Saya dari rumah saya ni, saya duduk ni bernampak puncak menara telco. Lepas tu satu lagi ada orang tu dia guna 5G kan. Lepas tu terambil saya punya internet kan. Yelah kan. Betul lah kan. Ya boleh lawan dia 5G. Dia sedut kuat Kita tahu komputer kan. G apa tak ada G. Okay. Kita ada F, tak ada G katnya. Okay. Saya teruskan okay. Jap. Okay, surat 16 tu ni rumus-rumus dia. Okay, awak dah kenal tadi. TR, saya tak perlu kenalkan lah. PR. Okay, boleh baca kat bawah tu. Sebab saya nak laju ni. Rumus-rumus ni hampir sama dengan contoh sebelum ni. CT, TL, TLR. Allah, malu saya. Jap. Nampak pula sampai terkeluar macam tu sekali, dahsyat lah. Aduh, betul lah. Sebenarnya saya tak perasan ni. Ni kesan dia kalau ada yang mengaktifkan. Okey, nampak sekarang? Aktif nampak tak sekarang skrin?
Nampak. Nampak. Sekarang nampak tak? Saya kongsi lah. Nampak inilah agaknya selama ni saya tak perasan. Agaknya sebab ada peranti yang 5G bila aktif, saya punya, saya jadi kalah lah bila saya guna komputer. Tu kadang-kadang saya guna telefon terus je. Baru-baru ni saya perasan agaknya itulah punca. Okay, kemudian kita gunalah rumus ni semua. Okay, QP, ni adalah kalau untuk QP, metrik apa. Ni contohnya kita guna, ni guna apa, eka kan. Ada kat bawah ni kot, A dia. Luas dia kan. Kalau guna eka, kita guna yang 603. Kalau kita kilometer kuasa 2 lah. A kita, PR tak ada apa lah masa. Okay, masa kita tak ada masalah sangat. Kita sama ada saat, minit, jam kan. Okay, kemudian dengan ni. Okay, jadi inilah data yang kita guna pakai jadual dia. Kita nak kira macam ni. Apa maksud dia kat sini ni. T bagi dengan PR sama dengan contohlah 0.1. Jadi kita nak cari nilai T. Jadi PR tu kita ada nilai kan. Nanti dah ada. Okay, sama dengan ni. Q bahagi dengan QP sama dengan 0.05. Kita cari nilai Q. Jadi 0.15 darab dengan QP. Sekejap Okay, ini keadaan dia. Luar kawasan 500 km kuasa 2, L 25 km, LC. L ni apa? Hulu ke hilir 25 km. LC adalah daripada titik tengah sampai ke hilir 10 km. Luar kawasan 500 km kuasa 2. Dia punya tu 4 jam. CT 1.6, CP sama dengan 0.17. Okay. TR 4 jam. Okay, PR sama dengan TR bagi 2 tambah dengan TL. Okay, TL, CT, LC, okay. Ni 25 LC, CT, okay, TL. Okay, tekan kalkulator dapat tak 8.38. Kemudian okay, PR. Semua ni rumus ada. Tadi saya paparkan. Okay, 5 minit terakhir. Saya tunggukan awak. Awak cepat, kita cepat. Kita sempat habis. Dapat tak TL ni? 8.38 jam. Dapat tak? TL sama dengan 8.38 jam. Dapat. Okay. Okay, kemudian PR. Okay, PR sama dengan 10.4 jam kurang lebih lah. Dapat tak? 2 tambah dengan 8.38 ni kan. Congak Okay, yang berikutnya. Okay, kita kira QP pula. Tadi kita kira PR kan? PR dari 10.4. QP pula. Okay, tekan kalkulator. Kita kena guna rumus, ni kita 500 km kuasa 2 kan. Jadi kita kena guna rumus metrik lah. Dalam teori tadi ada metrik dengan GB kan, GB pula, BG tu British Gravitational kan, ataupun apa saya cakap ni, unit Inggeris kan. Okay, QP. Okay, dapat tak 99? Okey, Dapat 10. Tanya 10. Okey, awak mudahkan cerita 10. Dia boleh congak je. Okey, lepas tu kita pergi pada jadual tu. Okey, jadual yang banyak-banyak tadi kan. Tapi jadual ni diringkaskan lah. Dia tak ambil semua. Yang tadi ada banyak-banyak. Q bagi dengan QP sama dengan apa. T bagi dengan PR sama apa kan. Okey, sekejap mana soalan. Allah Akbar. Allah Akbar. Tak nak buka lah. Okey ni. Ni jadual yang tadilah saya tunjuk banyak-banyak tu, tapi dia ringkaskan, dia tak ambil semua. Okey, dia pun ngelat kat ni, tak ambil semua. Taklah ngelat, dia mudahkan je. Sebenarnya kena kira semua. Jadi bilangan dia lebih daripada 30 nilai. Okey, T bagi PR sama dengan 0.2. Okey, PR ada kan? PR tadi 10.4. Okey. Jadi PR kita ada 10.4. T bagi PR sama dengan 0.2. Maka 0.2 darabkan dengan PR. PR awak 10.4. Dapat tak ni? 10.4 darab dengan 0.2. Dapat tak ni?
Oh kelas, saya tunggu awak ni. Oh tak dapat, saya kena ulang balik ni. T bahagi dengan PR sama dengan 0.92. PR kita dah kira sebelum ni, 10/4. Maka T kita adalah 0.92 darab dengan 10/4. Dapat tak 2/1? Saya kena besarkan lagi ni. Mungkin orang tak nampak ni. Okey. Okey. Apa bundarkan 2/1. Okey. Yang berikutnya pula. Yang berikutnya T bagi dengan PR sama dengan 0.5. Jadi T sama dengan PR kita dah ada 10/4. Jadi 10/4 darabkan dengan 0.5. Dapat tak? Kurang lebih lah, dapat tak? 0.5 darab dengan 10/4. Dapat? Buka je mikrofon awak. Dapat? Saya tak dengar. Dapat, okey. Seterusnya. Dapat. Okey, pandai. Okey. T bahagi dengan PR sama dengan 0.8. PR kita 10/4. Maka 10/4 darabkan dengan 0.8. Dapat tak ini? 8.32. Okey, Alhamdulillah. Okey. Yang ini sampailah ke bawah ni ulang je benda yang sama. PR tak berubah. PR kita tak berubah. PR kita dah 10/4. Maka kita akan dapat nilai T yang berbeza-beza. Sebab kita buat T sama dengan T bahagi dengan PR, nilai dia berbeza mula 0.2, 0.5, 0.1 dan sebagainya. Okey, ini Q bahagi dengan QP sama dengan 0.75. Q bagi P sama dengan 0.075. Okey, awak punya QP tadi berapa? 10 kan? Jadi congak je lah. 10 darab dengan 0.005 dah sama dengan 0.75. Okey, beza sikit lah. Okey, yang ini kan, Q bagi QP sama dengan 0.43. QP kita ada nilainya apa? 10. Jadi 10 darab dengan 0.43 dapat 4.3. Okey, seterusnya Q bagi QP sama dengan 0.89. QP kita 10 kan? Maka Q kita adalah 0.89 darab dengan 10, kita dapat 8.9. Okey, faham tak maksud saya? Faham tak apa yang saya cuba kongsikan ni? Faham tuan. Okey, bagus. Jadi, apa yang saya kata jadual ni dimudahkan, sebenarnya diringkaskan jadual ni. Jadual yang sebenar ni bukan begini. Jadual sebenar yang betul awak kena kira adalah ikut jadual yang ini. Jadual asal ni. Yang belum diringkaskan lagi. Ni. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini je dia katalah, kata 10. Lebih dah betul lah. Lebih daripada 20 lah. Lebih daripada 20. InsyaAllah pastilah. Mungkin sekitar 30 kot. Okay. Kena kira satu. T sama PR sama kosong. Dah kira lah. T sama PR satu, kosong. Dia lompat-lompat tadi. Dia lompat-lompat. Dan akhir sekali awak hasilkan graf. Ada graf ni bentuk beginilah. Dapat data-data yang ni. T berapa? T untuk paksi X. Q untuk paksi Y. Masukkan dalam graf. Jadi macam ni. Okay. Itu sahaja untuk hari ni. Salah silap saya minta maaf. Kurang lebih saya minta halal. Inilah SCS ataupun sintetik yang kita gunakan apabila kita tak dapat untuk pergi ke sungai tersebut, akses sungai tersebut untuk dapatkan kadar air. Kita dapatkan data-data luas kawasan, panjang hulu ke hilir, panjang titik tengah ke hilir, dan lihat CP-CT. Itu ikut jadual lah keadaan-keadaan dia kan. Daripada data yang awak ada ni, maklumat ringkas yang awak ada ni, maka awak boleh dapatkan dia punya Allah SWT hidrograf. Okey, saya minta maaf kurang lebih minta halal. Okey, sekarang ni apakah keputusan? Petang ni boleh? 5 petang sampai 7 ke 5 petang sampai 6 petang boleh? Kita buat kelas ganti. Okey rakyat, seorang. Boleh tak? 5 petang sampai 6 petang. So, dalam ni ada test. Okey, jadi kita tangguh lain kali lah Okey, nanti saya tanya-tanya lagi. Okey. Suka hati awak, kalau awak nak halal, awak kena beritahu saya lah halal. Tapi secara berjemaah lah, bukan suara seorang-seorang. Okey, salah silap saya minta maaf. Kurang lebih saya minta halal. Kita akhiri dengan bacaan surah Al-Asri dan tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa minggu hadapan. Panjang umur saya lah. Okey. Terima kasih tuan. 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 Assalamualaikum tuan.
Cik Tuan.